Sedia? Pasang. Mula. Kenapa awak tak mula lagi ni? Hei, diam pula dia. Dah lah kata macam tu, tak naklah cakap mengenai. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform di Didik TV KPM. Tentunya hari ini kita akan belajar mengenai perkara yang menarik dalam pertandingan kita, iaitu pertandingan silat. Okey, tahu apakah ia dan siapakah guru yang akan bersama Ifan hari ini? Jom saksikan dulu profil guru kita. Mana Cikgu Ahmad Nisfu ni, Cikgu? Itu dia. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu segak hari ni. Baik. Hari ni seperti seorang pendekar. Dan tentunya hari ini kita akan ceritakan kepada orang ramai apakah itu silat dan juga apakah yang akan berita-berita menarik kepada mereka yang menonton. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa yang akan kita belajar, Cikgu? Baik, silat. Kita silat ini pergi kepada silat tradisi, silat persembahan, dan ini adalah sukan silat. Sukan silat? Sukan silat kita akan bercerita pada ini, yang mana sukan silat ini, badan penyelaras kegiatan silat ini adalah Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, iaitu dikenali sebagai Pesaka, yang ditubuhkan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 1983. Dah lama dah, Cikgu, dah ada. Oi, dah lama. Dan pada tahun 1987 Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada kejuaraan silat sedunia yang keempat. Dan pada masa itu masyarakat Malaysia terkejut kerana yang hadir pada masa itu penyertaannya daripada Eropah dan juga daripada Amerika. Ini nak tanya Cikgu lah. Dalam sukan silat ni kan, ada tak kategori-kategori yang berbeza? Dalam sukan silat, sukan yang dibawa untuk kecemerlangan sesuatu organisasi termasuk sekolah. Okey, ada 4 kategori. 4 kategori. Iaitu pertama jurus tunggal. Yang mana dia memperagakan seni jurus itu, jurus tunggal itu dengan keberangan gerak dan dengan mantap dan stamina dia. Jadi ada 100 gerakan. 100 gerakan? Ya, 100 gerakan. Lama. Tetapi ini adalah pattern yang diselaraskan di peringkat dunia. Dan juga menggunakan tangan kosong, golok dan toya. Kalau di Malaysia kita panggil tongkat ataupun rotan. Okey, yang seterusnya adalah jurus regu. Jurus regu. Regu ini diperagakan 3 orang, yang mana ada 12 jurus 12 dengan 99 gerakan. Baik. Okey, yang seterusnya Cikgu? Baik, seterusnya adalah solo kreatif. Solo kreatif. Maknanya adakah seorang pemain itu berseorangan atau bagaimana? Sama macam regu, tetapi sama seperti tunggal, tetapi dia berseorangan dan kreativiti. Dia boleh menggunakan kreativiti dengan tangan kosong, menggunakan senjata, 3 senjata ataupun apa-apa senjata tradisional Melayu. Itu yang ketiga. Ya, betul. Ada tak lagi Cikgu satu kategori yang seterusnya? Ifan rasa kategori apa yang tertinggal? Ifan ada satu lagi, Ifan rasa. Ifan pernah dengar ni, Cikgu? Silat olahraga, Cikgu. Ya, betul. Kalau dengar. silat olahraga dipanggil di Malaysia, tetapi kalau peringkat international dipanggil silat tanding. Baik, Cikgu. Untuk silat olahraga ni kan, Irfan nak tengok sikitlah perlakuannya macam mana. Jadi, boleh tak kita nak persilakan adik Iqbal kita yang merupakan anak murid Cikgu juga untuk demonstrasikan kepada kita? Sangat boleh. Sangat boleh. Jom kita persilakan adik Iqbal ke sini. Baik, itu dia. Cikgu, Ifan tanya Cikgu, apa yang Iqbal tengah pakai ni, Cikgu? Kenapa baju dia macam lain sikit daripada kita? Okey, inilah orang kata pakaian untuk pertandingan silat olahraga ataupun silat tanding di peringkat dunianya. Baik, apa yang kita lihat ini adalah body protector. Body protector. Dan di peringkat sekolah atau remaja kita safety ataupun keselamatan diutamakan. Boleh memakai handguard dan bowguard. Ini dikenali sebagai bowguard. Jadi keselamatan sangat diutamakan. Dan dalam keselamatan ketika bertanding itu, wasit juri yang berpengalaman diperlukan. Seperti mana pakaian yang dipakai ini adalah pakaian wasit juri. Pakaian wasit juri. Ya, pengadil. Ini yang pakai sekarang lah. Ya, betul. Sebab pengadil ini tugas dia untuk memastikan perlawanan itu berlaku dengan selamat. Betul. Dan mengikut peraturan. Dan baju yang saya pakai ini adalah baju jurulatih. Di luar gelanggang akan ada jurulatih yang akan memastikan selepas pertandingan itu berada di sudut
dan memberikan apa-apa bantuan. Okey. Dan Ataupun beri komen dan itu. Dan ini adalah pakaian untuk pesilat. Pemain silat. Ini adalah body protector, kesinambungan tadi. Inilah keselamatan yang perlu ada dalam silat olahraga. Baik. Sudut merah dan sudut biru. Sudut merah dan biru cikgu. Ya. Okey. Apa bezanya sudut merah dan biru ni? Sudut merah membezakan antara pesilat. Jadi juri akan mudah nak bagi siapa yang tendang banyak, merah ke biru. Okey. Itu untuk membezakan pihak lawan lah. Baik, kalau kita dah kenal dan kita dah mengetahui cara untuk bermain silat olahraga ni, boleh tak Iqbal tunjukkan kepada kita cikgu? Okay, saya demonstrasi. Okey. Baik, untuk silat olahraga, silakan cikgu. semasa PKP tu hari, kita ada mengadakan kejuaraan satu silat satu sekolah peringkat kebangsaan online. Jadi kita buat demo sedikit untuk pergerakan silat olahraga. Baik. Kita lihat dulu demonstrasi bagi sukan silat olahraga. Okey. Kita bayangkan pertarungan berdua. Ada umpan, serangan. Okey. Itu kalau Ini dapat di tengah tendang warna biru lah cikgu tendang biru. Tendang biru. Dapat Okey. dua mata tu. Dua mata dah? Tendang Okey, sisi. okey. Cari elok yo. Baik. Elok. Dum. Okey. Itu lagi. Okey, kita tengok macam mana dia buat gutingan untuk jatuhan. Gutingan untuk jatuhan. Kita lihat dulu adik kepala kita. Okey, ini adalah teknik gutingan. Dan ada juga teknik lain. Contoh, tangkapan jatuhan, tendang. Satu dan jatuh. Okey. Ini adalah teknik tangkapan jatuhan. Empat mata akan dapat kepada pesilat. Itulah dia sedikit demonstrasi mengenai sukan silat olahraga cikgu. Baik, banyak lagi perkongsian selepas ini, tetapi sekarang kita nak berehat seketika, boleh? Kita jumpa lagi dalam Badan Uniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita dalam Badan Uniform Didik TV KPM. Cikgu Ahmad Nesfo, saya nak tanya cikgu lah. Ni semua ni cikgu punya ke? Piala-piala yang banyak-banyak hebat-hebat ni cikgu punya ke ni? Baik. Piala medal ini adalah kepunyaan murid-murid di sekolah-sekolah. Sekarang ni cikgu Ifat tanya. Pertandingan sukan silat ni ada beberapa kategori cikgu? Dari sekolah, universiti, ke peringkat antarabangsa. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit peringkat-peringkatnya. Okey, kita ada peringkat sekolah rendah. Sekolah rendah, acara dini, pra remaja, remaja dan seterusnya. Pertandingan ini untuk satu sekolah, satu silat. Diadakan pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Baik. Yang mana pertandingan ini akan mencungkil bakat-bakat baru untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan yang paling penting adalah mengikut hala 7 Kementerian Pendidikan Malaysia, dibangunkan oleh Pesaka Malaysia untuk sukan silat di Malaysia. Sekolah rendah berpeluang untuk ke sekolah menengah. Dan sekolah menengah di Malaysia, kita ada Sekolah Sukan Malaysia yang menyediakan sukan silat sebagai sukan pilihan. Jadi atlet-atlet sekolah rendah boleh memohon untuk memasuki Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, yang mana dia punya fungsi seperti sekolah bersama penuh, tetapi dilatih oleh jurulatih yang bertauliah oleh Pesaka Malaysia untuk membangunkan secara khusus di sekolah sukan tersebut. Okey, baik cikgu. Kalau kita dah selesai dari segi peringkat sekolah cikgu, peringkat universiti juga ada tak pertandingan sukan silat? Itu lagi menarik. Sebab apabila habis sekolah menengah, universiti Malaysia, seluruh Malaysia, IPT, IPTS, dia ada pertandingan Majlis Sukan Universiti Malaysia, yang mana setiap universiti ini perlukan atlet. Menghantar wakil. Ya, mewakil-wakil. Jadi yang terbaik di peringkat sekolah ini, andai kata pernah mewakili menang kejuaraan silat, mereka berpeluang untuk ke universiti dan kemungkinan besar jurulatih-jurulatih sangat inginkan atlet-atlet silat yang bersekolah menengah ini untuk masuk ke IPT. Tapi pastikan belajar itu diutamakan. Kita harus ingat, kita ada ASEAN School Games. ASEAN School Games, okey. Dan di peringkat antarabangsa, sekolah-sekolah Malaysia telah banyak memenangi pingat di peringkat ASEAN School Games, dan juga dibawa ke peringkat atlet ini juga yang akan menjadi
atlet yang akan menjadi pelapis kepada atlet-atlet negara pada hari ini. Baiklah cikgu, bila cikgu sebut mengenai pelapis negara tadi kan, Irfan tanya cikgu, apakah kepentingan negara kita untuk punya pelapis negara dalam sukan silat ni sebenarnya? Sukan silat ini sebenarnya Irfan menyediakan pingat yang banyak dan boleh membawa pulang banyak pingat untuk Malaysia. Jadi pembangunan itu perlu daripada sekolah, menyediakan pelapis, menggantikan pelapis yang ada, bermula daripada sekolah dan menghasilkan kecemerlangan dalam sukan di Malaysia. Baik cikgu, terima kasih atas penerangannya. Nampaknya di situ kita kena mula dari awal lagi sehingga ke peringkat dewasa supaya kelangsungan sukan silat ini dapat diteruskan sehingga ke peringkat antarabangsa. Baiklah, sekarang ini kita berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami di Badan Uniform Didik TV KPM. Jadi Cikgu Ahmad Nesfu, kalau tadi kan kita dah saksikan perlakuan dan juga kita dah ceritakan kepada penonton di rumah mengenai sukan silat di Malaysia. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa yang akan kita perkatakan pula? Untuk segmen pada kali ini, kemenjadian murid sudah pastinya lahir daripada guru-guru yang berkaliber. Betul. Dan jurulatih yang mempunyai kemahiran. Maka selain daripada pembangunan pelajar, dalam program Satu Sekolah Satu Silat juga, dia akan mengambil kira kepada kemenjadian kepada jurulatih dan juga kepada guru-guru. Dan ada juga yang disediakan di Kementerian Pelajaran Malaysia yang mana pesaka akan membantu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengambil kursus kepengadilan silat, wasit juri kepada guru-guru ataupun warga pendidik sehingga ke peringkat antarabangsa. Dan memang di dalam perguruan sendiri pun guru-guru, sahabat-sahabat guru saya di Malaysia ramai yang mempunyai sijil kepengadilan dan teknikal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Baik cikgu, Irfan dan cikgu lah. Siapa lagi yang bagi peluang kepada mereka ini cikgu? Kepada guru-guru untuk mendapat pengiktirafan sebagai seorang jurulatih dan juga pengadil ni? Baik, untuk kejurulatihan, juga kita ada Biro Kejurulatihan. Tapi yang penting sekali adalah Jawatankuasa Sektor Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Pesaka Malaysia, sebagaimana dinyatakan oleh beliau, Profesor Madya Muhammad Arif bin Mat Hanafiah. Baik. Yang mana akan membantu KPM dalam modul-modul kejurulatihan untuk guru di bawah Jawatankuasa Kejurulatihan Malaysia, Pesaka Malaysia. Dan manakala pembangunan guru-guru juga akan dibuat melalui Jawatankuasa Teknikal dan Wasit Juri Pesaka. Yang mana pembangunan bukan sahaja kepada murid-murid untuk menyediakan atlet bertahan dunia, tetapi juga guru-guru yang mana guru Kementerian Pendidikan Malaysia berpeluang untuk berada dalam program Satu Sekolah Satu Silat dan mendapat pengiktirafan yang tinggi. Baik cikgu, ini adalah peluang kepada guru-guru di luar sana untuk menjadi sebahagian dalam dunia sukan silat ini cikgu kan, di mana mereka diberi pengiktirafan dan juga sijil untuk menjadi jurulatih dan juga menjadi seorang pengadil. Okey, baik cikgu. Kalau untuk guru-guru dah selesai, bagaimana juga peluang kepada anak-anak murid di luar sana untuk menyertai sukan silat ini? Okey, peluang kepada murid-murid sekolah rendah. Sekolah rendah. Mereka yang aktif, yang mantap dari segi fizikal dan mental, boleh memohon untuk berpeluang ke sekolah sukan yang menawarkan sukan silat yang seperti Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, yang mana dibiayai sepenuhnya oleh KPM. Seperti sekolah bersama penuh, tetapi disediakan jurulatih yang hebat, yang pernah mewakili Malaysia, yang pernah mengambil skim persijilan kejurulatihan kebangsaan di bawah kendalian Pesaka Malaysia dan Majlis Jurulatih Malaysia, yang mana boleh membantu meningkatkan kemenjadian murid sebagai atlet sukan silat. Sukan silat. Baik cikgu, itu adalah orang kata apa, peluang kepada murid-murid di luar sana untuk menyertai dunia sukan silat ini cikgu. Okey, cikgu Irfan ada soalan kepada cikgu. Baik. Dari segi aspek keselamatan, macam cikgu cakap tadi kan, memang kita akan mengajar anak-anak murid kita dari bangku sekolah lagi. Jadi dari aspek keselamatan cikgu, bagaimana cara untuk mereka berlatih dalam keadaan yang selamat untuk sukan silat? Itu yang dikatakan tadi. Jadi Biro Kejurulatihan dalam Pesaka Malaysia akan menyediakan kursus-kursus
SPKK Kejuratihan Okey. dan juga sains sukan. Jadi apabila sains sukan diterapkan dalam sukan silat, bermakna sistem dalam itu adalah lebih tersusun, mengikut usia dan seterusnya akan menjamin keselamatan pelajar dan juga guru yang berkualiti. Baik, itulah dia dari segi keselamatan dan juga peluang kepada murid-murid dan guru-guru untuk menyertai sukan silat ini. Sepanjang pengenalan kita hari ini, Cikgu, dan kita telah kenalkan sukan silat kepada penonton di rumah, apakah rumusan yang Cikgu boleh lakukan untuk segmen hari ini? Silakan. Ya, rumusan dia. Atlet sukan silat telah diiktiraf sebagai olahragawan dan olahragawati negara. Seperti Siti Rahmah. Siti Rahmah. Dan juga Al-Jufri. Jadi mereka adalah juara dunia beberapa kali dan juga sukasi membawa pingat ke Malaysia. Jadi kesinambungan ini perlu kita mula daripada peringkat sekolah supaya Malaysia tidak ketandusan atlet di peringkat antarabangsa. Baiklah Cikgu Ahmad Nesfu, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsikan ilmu dan juga pengetahuan kepada kami dalam dunia silat ini. Terutama untuk hari ini adalah sukan silat. Sebelum kita berpisah Cikgu, kita ada satu persembahan silat yang khas daripada anak murid Cikgu. Siapakah dia Cikgu? Baik, kita saksikan persembahan akhir daripada Ahmad Iqbal Iman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai. Tetapi ini adalah silat sukan dan senjata yang digunakan adalah senjata replika, bukan senjata betul. Di peringkat seterusnya pun tidak menggunakan senjata betul. Baik. Jadi kita saksikan, tetapi untuk pakai seragam sekolah, peguam-peguam di luar sana tidak boleh mengajar senjata tajam di sekolah. Replika sahaja. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di peringkat peguam tidak boleh. Tapi untuk pertandingan silat sukan silat, jurus tunggal dan ganda, mereka telah dipatenkan dan sebab itu jurulatih yang bertauliah daripada pusaka perlu mengajar. Tapi di sekolah guna kayu saja. Guna kayu saja. Replika. Baik Cikgu. Kalau begitu apa kata kita saksikan sekarang persembahan daripada Adik Iqbal untuk silat jurus tunggal. Jom kita saksikan. Jom.
KPM